Assalamualaikum murid-murid. Ketemu lagi kita pada minggu ini, minggu yang ke-26. Tajuk bunyi, bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dan mengurangkan pencemaran bunyi. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pembelajaran murid-murid akan dapat menjana idea untuk menyelesaikan masalah bagi mengurangkan pencemaran bunyi. Terdapat dua jenis bunyi, iaitu bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Terdapat bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan kita. Kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel. Bunyi kuat yang melebihi 85 desibel boleh merosakkan telinga kita. Contoh bunyi yang berfaedah. Yang pertama, bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Yang kedua, bunyi muzik boleh menghiburkan dan menenangkan hati. Yang ketiga, bunyi siren ambulans memberikan isyarat kecemasan. Yang keempat, bunyi deringan telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Berikut adalah contoh kebaikan bunyi. Berkomunikasi, menghiburkan, isyarat kecemasan dan memberikan maklumat. Contoh bunyi yang memudaratkan kita pula. Yang pertama, persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Yang kedua, bunyi bising kenderaan mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi kepada manusia. Yang ketiga, bunyi bising yang didengar secara kerap atau terlalu kuat melebihi 85 desibel boleh menyebabkan masalah pendengaran. Berikut adalah contoh keburukan bunyi. Yang pertama, sukar berkomunikasi. Manusia sukar berkomunikasi jika bunyi persekitaran terlalu bising. Yang kedua, bunyi yang kuat boleh mengganggu ketenangan. Bunyi juga boleh menyebabkan tekanan emosi kepada seseorang. Dan yang keempat, akibat terdedah kepada bunyi yang bising atau kerap terdengar bunyi yang melebihi 85 desibel boleh menyebabkan masalah pendengaran kepada seseorang. Mengurangkan pencemaran bunyi. Bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Contoh, bagaimana mengurangkan pencemaran bunyi? Yang pertama, petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Yang kedua, penyerap bunyi seperti permaidani, langsir dan tingkap dapat mengurangkan getaran bunyi. Dan yang ketiga, penggunaan pokok dapat membantu mengurangkan pencemaran bunyi di persekitaran kita. Berikut adalah contoh bergambar cara mengurangkan pencemaran bunyi. Yang pertama, memakai pelindung telinga. Ini adalah pelindung telinga. Okay? Yang kedua, penyerap bunyi seperti permaidani, langsir dan tingkap dapat mengurangkan pencemaran bunyi. Dan yang ketiga, penanaman pokok dapat menyerap pencemaran bunyi di jalan raya. Hidup manusia, kesan bunyi boleh jadi bermanfaat. Kita gunakan bunyi untuk berkomunikasi, memberikan isyarat kecemasan, hiburan dan memberikan maklumat. Bagaimanapun, apabila bunyi terlalu kuat, ia memudaratkan. Kekuatan bunyi diukur dalam desibel. Sebarang bunyi yang lebih tinggi daripada 85 desibel dianggap memudaratkan. Kesan bunyi yang memudaratkan termasuklah masalah berkomunikasi, mengganggu ketenangan, menyebabkan tekanan emosi dan masalah pendengaran. Terdapat pelbagai cara di mana kita boleh mengurangkan kesan bunyi yang memudaratkan. Kita boleh menggunakan pelindung telinga untuk menghalang kerosakan telinga daripada bunyi yang terlalu kuat.
Kita boleh menggunakan penyerap bunyi seperti permaidani dan langsir untuk membantu mengurangkan getaran bunyi di rumah kita. Kita juga boleh menanam pokok kerana pokok membantu untuk menyerap dan mengurangkan bunyi yang tidak diingini atau bunyi bising. Baiklah murid-murid, kita telah pun tamat tajuk bunyi. Mari kita ulang kaji apa yang kita telah pelajari dalam tajuk bunyi sebelum ini. Yang pertama, bunyi dihasilkan oleh getaran. Bunyi dapat dihasilkan melalui tiupan, ketukan, petikan atau gesekan dan tepukan. Dan yang ketiga, bunyi bergerak ke semua arah. Bunyi boleh dipantulkan. Contohnya, fenomena gema, sonar dan ultrasonik. Faedah bunyi adalah untuk yang pertama, berkomunikasi, memberikan maklumat, memberikan isyarat dan menghiburkan. Yang keenam, pencemaran bunyi boleh mengakibatkan manusia sukar berkomunikasi, mengalami tekanan emosi, gangguan ketenangan dan masalah pendengaran. Cara mengurangkan pencemaran bunyi adalah seperti yang berikut. Yang pertama, penggunaan pelindung telinga, penggunaan penyerap bunyi dan penanaman pokok di sekeliling kita. Sekian tajuk bunyi pada minggu ini. Diharap murid-murid dapat memahami apa yang telah diajar pada hari ini. Berjumpa kita lagi pada minggu hadapan. Sekian. Terima kasih.